Nabi sebanyak 13 rakaat. Para sahabat pernah tanya kepada Nabi apabila melihat kaki Nabi sakit, jalan dalam keadaan kaki Nabi sakit, maka ditanya oleh beberapa orang sahabat, bermaksud kaki Nabi sakit bukan sekali, banyak kali. Antaranya riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah dan dua lagi riwayat daripada Abu Hurairah menceritakan Nabi kalau semayang kaki Nabi mesti bengkak-bengkak, merujuk kepada solat malam. Maka sahabat tanya kepada Nabi, kenapa bersungguh sangat semayang malam sampai bengkak kaki? Maksudnya kalau orang nampak kaki kita bengkak, orang tanya, kenapa kaki sakit? Kita pun cakap, qiyamul lail. Agak-agak ada tak orang yang nak sanggup buat qiyam sampai kaki bengkak? Kita kata tak ada kerjanya lah nak qiyam sampai kaki bengkak. Lebih kurang macam itulah kalau kita lah. Semayang sunat je pun, alah tarawih je pun, macam itulah lebih kurang kan. Maksudnya kita memandang ibadat sunat itu berbeza dengan macam mana apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi bukan setakat jaga qiyam, bahkan Nabi semayang dengan sangat bersungguh. Satu perhatian untuk kita bersama, jawapan Nabi bila ditanya sedemikian, afala akunu abdan syakura, salahkah untuk aku menjadi hamba yang bersyukur? Bukannya Nabi jawab, nak buat macam mana aku kan Nabi, kena buat lebih sikit. Tak ada. Nabi bagi jawapan bahawa aku ini mahu membuktikan bahawa aku sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Maka inilah peluang dan usaha yang aku boleh buktikan dengan memberatkan qiyamul lail. Dengan syarat ibadat fardu kita telah selesailah, barulah kita boleh menumpukan ibadat-ibadat yang sunat dan kita lakukan dia seakan-akan dia merupakan satu perkara yang wajib bagi diri kita. Kita mewajibkan diri kita. Kerana Aisyah juga pernah ditanya, pernahkah Nabi tinggalkan qiyam? Aisyah kata, ya pernah Nabi tinggal qiyam. Kenapa Nabi tinggal qiyam? Yang pertama kerana Nabi terlalu mengantuk. Mungkin kita pun akan mengalami benda yang sama, tidur lewat, bangun pun awal tetapi dalam keadaan tak bersedia. Mungkin tidur pukul 2, 2.30, pukul 4 dah bangun, jadi tak ready. Maka lebih baik kita tidur je lah. Kerana apa? Esok nak sembahyang subuh lagi, takut-takut bangun qiyam, lepas tu subuh tinggal. Sedangkan keutamaan kita adalah solat subuh. Cumanya mungkin berbeza sedikit dengan 10 akhir Ramadan lah. Mengantuk-mengantuk pun kita kena ada azam yang kuat juga untuk bangun. Ataupun memang Nabi tak sedar langsung, bangun-bangun dah subuh dah. Cuma kata Aisyah, bila Nabi tak qiyam pada malam hari, Nabi akan qada pada esok hari sebanyak 12 rakaat. Tolak witir lah. Ini yang dikatakan sebagai komitmen Nabi menjaga qiyamul lail tadi itu bukan biasa-biasa. Memang Nabi sangat-sangat jaga. Bahkan riwayat Aisyah menyebutkan paling sikit Nabi bangun qiyam sebanyak 9 rakaat, paling sikit. Itu pun dalam keadaan mengatakan Nabi dah tak berapa larat kerana Nabi dah sakit. Bermaksud di hujung-hujung usia Nabi dah tak larat, Nabi semayang 9 rakaat sahaja. Dan ada yang mengatakan badan Nabi dah mula gempal sikit. Itu pun masih lagi Nabi mengerjakan 9 rakaat. Sangat-sangat memberikan komitmen yang tinggi. Riwayat yang kedua daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani. Kalau Ibnu Abbas dia tidur sebantal dengan Nabi, tapi Zaid bin Khalid dia tak dapat rasa nikmat tu kerana dia tak ada pertalian saudara dengan Nabi. Maka apa yang dibuat? Dalam riwayat dia menyebutkan la'ar muqanna salata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawassatu atabatahu aw fustatahu. Aku nak sangat ikut qiyam dengan Nabi. Ni komitmen daripada seorang sahabat. Ibnu Abbas ikut qiyam dengan Nabi, bukannya dia dewasa, dia budak lagi. Budak lagi dah bangun qiyam sama dengan Nabi. Nak bangun qiyam. Bahkan Zaid bin Khalid pun, walaupun saya tidak ada maklumat yang detail, tetapi daripada lenggok bahasanya dia bukan orang dewasa, dia budak ataupun remaja lagi. Tetapi ada satu komitmen nak bangun qiyam dengan Nabi. Apa yang dibuat? Dia tidur di hadapan pintu rumah Nabi. Ini usaha yang luar biasa, yang kita kata mereka inilah generasi yang saleh. Kerana apa? Jaga qiyam. Bermaksud kita juga boleh galakkan anak-anak kita untuk sama-sama bangun qiyam. Walaupun mungkin kita kata nanti nak pergi sekolah, nanti mengantuk. Sama je kalau kita tak bawa pergi qiyam pun, bukan tidur pun kat rumah. Baik bawa pergi qiyam. Paling kurang sampai masjid dia boring, dia tidur.
Esok boleh bangun sama-sama qiyam. Sebenarnya kalau kita ajak dan kita bagi tahu qiyamul lail itu apa, kelebihan dia apa, kenapa kena buat qiyam, Nabi buat qiyam, sahabat tu sungguh-sungguh nak bangun qiyam, dia akan ada satu semangat. Macam best dia nak buatlah. Dia akan nak buat. Soalnya kita ajak ataupun tidak, mereka sama-sama untuk bangun qiyam. Jadi Zaid bin Khalid pun cerita pun sama pengalaman dengan Ibnu Abbas mengerjakan qiyamul lail sebanyak 13 rakaat. 12 rakaat tahajud dan 1 rakaat witir. Cuma dia detailkan sedikit, Nabi kalau nak qiyam, Nabi akan semayang 2 rakaat yang ringan, kemudian Nabi akan semayang 2 rakaat yang sangat panjang. Itu dia cerita. Tapi dia berjaya ikutlah, dan Nabi pun tak suruh dan Nabi pun tak larang. Alah, semayang sunat je, tapi sahabat ikut sungguh-sungguh. Kemudian 2 rakaat lepas tu makin kurang, makin pendek sampailah ditutup dengan 1 rakaat witir. Baik, berapa lamakah Nabi solat 2 rakaat yang paling panjang itu? Huzaifah Ibnul Yaman didetailkan. Dia bagi tahu. Sahabat yang ketiga yang dapat ikut qiyam dengan Nabi, Huzaifah. Maka dia pun bagi tahu, Nabi bila nak bangun qiyam, Nabi akan baca ketika mana lepas takbir, Nabi akan baca apa? Allahu Akbar Zul Malakut wal Kibriya wal Azamah. Ini antara riwayat lain untuk kita pendekkan bacaan doa iftitah kita. Ada beberapa riwayat yang bila kita baca yang pendek, kita boleh terus baca Fatihah. Maka lepas baca Fatihah, Nabi akan baca surah Baqarah. Ini rakaat yang paling panjang. Sebab tu kita akan mula rasa patutlah Nabi sampai kaki bengkak. Kerana apa? Nabi baca surah yang sangat panjang. Tapi kalau kita berdiri lama, sebenarnya kaki kita tak bengkak, kaki kita lenguh kan? Tak percaya kalau imam tadi panjangkan lagi doa kunut dia sejam, kita lenguh, bukan bengkak. Tapi kenapa kaki Nabi bengkak-bengkak? Huzaifah bagi tahu, Nabi bukan setakat berdiri lama, Nabi rukuk juga lama. Kata Huzaifah, fakana ruku'uhu nahwa min qiyamihi. Rukuk Nabi sama panjang dengan berdirinya Nabi. Kita buat kiraan masa lah. Kalau Nabi berdiri 30 minit, tapi 30 minit boleh ke habis baca surah Baqarah, imam? Tak boleh kan? Berapa lama nak baca habis surah Baqarah? Sejam. Maksudnya Nabi berdiri sejam, Nabi rukuk sejam, Nabi i'tidal sejam, Nabi sujud sejam, duduk antara 2 sujud sejam. Itu kiraan. Kita pun tak berapa pastilah sebenarnya berapa lama Nabi baca tu. Tapi kiraannya begitu. Kata Huzaifah, kalau Nabi berdiri lama, rukuk, sujud, duduk antara 2 sujud dan termasuk i'tidal pun semua sama panjang. Contoh mudah macam kita sembahyang tasbih lah, macam itulah. Tapi lagi panjang lagi. Kerana Ibnu Mas'ud, dia juga antara sahabat yang ikut qiyam dengan Nabi sampai peringkat dia rasa nak berhenti daripada ikut Nabi. Kerana apa? Tak larat terlalu panjangnya qiyamul lail Nabi. Jadi ini suatu benda yang Nabi nak kongsikan kepada kita sebagai suri tauladan, bahawa qiyamul lail ini adalah peluang untuk kita kualitikan ibadat kita. Kerana kita sendiri yang solat, kita sendiri yang pilih kita nak bangun pukul berapa, kita sendiri yang pilih kita nak semayang apa, nak berapa rakaat dan nak baca surah apa. Semua kita yang pilih. Jadi kita boleh tentukan sendiri macam mana kualiti semayang kita. Dan waktu qiyam ini adalah waktu yang paling bermanfaat dan paling penting kita nak nilai. Kerana apa? Kita baca perlahan pun kita akan dengar suara kita. Maka kena ada pengalaman masing-masing untuk rasa dan jadikan qiyamul lail itu waktu untuk kita baiki solat kita. Bila semayang tarawih, dalam kepala kita fikir apa? Nak cepat habis, kan? Tapi dalam qiyamul lail, Nabi didik kita panjangkan semayang. Kenapa kita nak semayang tarawih cepat habis? Kerana kita nak cepat rehat. Kenapa kita nak buat qiyamul lail ringkas? Kerana nak cepat habis, nak sahur. Tapi Nabi didik, Nabi panjangkan solat. Kerana apa? Waktu itulah Nabi sedang berehat. Dia lain. Kerana kita habiskan semayang cepat supaya kita boleh rehat. Dengan Nabi, ketika mana Nabi penat, Nabi angkat takbir, Nabi semayang, dan itulah waktu Nabi merasakan kerehatan. Dan sebenarnya itulah tujuan utama daripada kita mengerjakan solat. Kita nak merasakan nikmat, ketenangan, kerehatan dalam solat. Bermaksud kalau kita belum rasa, teruskanlah buat sampailah akhirnya kita rasa nikmat tu. Bila kita rasa gundah gulana, penat, kita ambil wuduk, kita semayang 2 rakaat, kita rasa lapang sangat. Jadi nak sampai ke situ macam mana?
teruskan buat. Macam mana Nabi boleh konsisten buat qiyamul, macam itulah juga kita punya satu semangat bahawa bulan Ramadan ni sebagai booster kita nak buat qiyamul dengan bersungguh-sungguh, kerana ada satu ganjaran yang sangat besar, iaitu Lailatul Qadar. Tetapi habis daripada Ramadan kita nak teruskan buat qiyam ikut kemampuan kita, berapa banyak yang kita nak buat, supaya apa? Kita nak dapatkan inspirasi macam mana nikmat kerehatan ketika mana mengerjakan solat. Dia bukan boleh buat sekali dua, dan dia bukan boleh buat cerita. Sebab tu ada para ulama yang tulis kitab berkaitan tentang pengalaman dia mendapatkan Lailatul Qadar. Bukannya dia kira, tapi dia buat akhirnya dia dapatkan benda tu. Maka itulah yang sepatutnya dilalui oleh kita orang beriman daripada qiyamul lail. Satu perkara yang disebutkan oleh Nabi apabila ditanya oleh para sahabat tentang kenapa bersungguh-sungguh melakukan qiyam, Nabi bagi satu jawapan, supaya kita menjadi hamba yang bersyukur. Bermaksud kesyukuran itu mesti dibuktikan. Maka kalau orang tanya kepada kita apa bukti kita sedang bersyukur kepada Tuhan, kita kena ada jawapan. Jawapan itu memang bukan untuk riak, bukan untuk tunjuk ke orang, tak. Memang jawapan tu orang akan tahu, nah ni bukti bahawa dia orang baik, dia orang soleh. Kita kena contohi dia daripada ibadat yang kita buat tadi tu. Apa yang kita buat, kalau memang kita jaga ibadat fardu kita sahaja, alhamdulillah, itu pun sudah yang terbaik. Kerana seorang Arab Badawi, dia pernah mari jumpa Nabi. Nabi tengah duduk dalam masjid, dia datang ke dalam masjid, dia tanya kepada Nabi, dullani ala amalin iza amiltuhu dakhaltul jannah. Tolong bawa mari tunjukkan kepada aku satu amalan yang kalau aku buat jaminan syurga. Dan kita memang nak pun amalan-amalan yang sebegini. Maka Nabi pun bagi tahu kepada dia, yang pertama, sembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, dan yang kelima mengerjakan haji. Buat yang 5 ni syurga. Dia tanya lagi, ada lagi tak yang lain? Nabi kata tak ada, buat yang 5 ni je. Kalau macam tu aku tak tambah dah tau, aku buat 5 ni je. Maksudnya janganlah nak suruh qiyamul ke, tarawih ke, tahajud, tak nak buat, nak buat 5 ni je. Nabi kata ya, 5 ni je. Maka dia pun balik. Maka bila dia keluar, Nabi bagi tahu kepada para sahabat yang duduk dengan Nabi, man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Nak tengok calon syurga tadi yang tengah jalan keluar daripada masjid. Satu jaminan daripada Nabi, sesiapa yang memang jaga ibadat wajib dia, syurga. Lagi pula kalau ibadat wajib kita jaga bersungguh-sungguh, kita jaga ibadat sunat macam ibadat wajib, agak-agak apa jaminannya? Ini yang Nabi nak didik kepada kita. Nabi nak bagi tahu dua riwayat yang berbeza ini kerana apa? Ada orang kemampuan dia tak macam kita. Ada orang kerja dia struggle, dia tak dapat nak buat macam kita ibadat-ibadat sunat dia tengah struggle cari rezeki, dia tak akan dapat buat. Maka jagalah sembahyang fardu, jagalah benda-benda yang wajib tu. Orang lain bersedekah, kita tak dapat, bayarlah zakat, selesaikan benda-benda yang wajib. Tetapi ada orang yang memang dia sentiasa mencari ibadat fardu dah habis, jaga dah benda sunat, nak tumpukan kepada benda sunat. Maka ini yang Nabi ajarkan, pastikan kita ada amalan yang kita buat secara konsisten sampai bila? Sampai kita mati. Dan ini perlambangan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sihat kita buat double, tak sihat pun kita akan usaha bagi jangan tinggal. Bahkan kalau kita tertinggal pun kita ada kesanggupan, kita akan qada balik. Maka tak semestinya tahajud, tapi ini yang Nabi ajar. Kita nak buat apa? Terpulang sedekah subuh, kita ada solat duha secara konsisten, kita baca surah Waqiah. Kalau tertinggal qada. Ini yang Nabi nak didik kita, supaya apa? Amalan sunat ini menjadi sebab untuk kita semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Maka tak ada cara lain di hujung Ramadan ini, pakat-pakat kita kena ada satu usaha yang berlipat kali ganda untuk mengerjakan qiyamul lail. Aisyah bagi tahu pula, kalau kita semua buka Syama'il Muhammadiyah dalam bab ibadah Nabi, kita akan jumpa belasan hadis cerita pasal qiyamul lail. Kalau tuan-tuan nak rujuk lebih, boleh rujuk dalam tu. Antaranya Aisyah bagi tahu, Nabi kalau nak qiyam memang Nabi akan tidur awal dan Nabi akan bangun awal. Dalam bulan Ramadan kita nak tidur awal pukul berapa? Tak boleh. Dalam bulan Ramadan inilah menjadi saksi kepada kita bahawa sebenarnya tidur yang baik tak perlu 8 jam pun. Tidur yang berkualiti, 3 syarat. REM sleep, deep sleep, light sleep. 3 ni ada, tidur kita cukup lah. 4 jam lah, 3 jam lah. Yang paling penting cukup syarat tidur tu. Jadi bulan Ramadan ni rupanya kita tak perlukan pun tidur 8 jam. Yang penting tidur tu nyenyak, lena, niat nak bangun awal, kita boleh bangun awal, qiyam, insya-Allah.
tak ada masalah. Cuma kalau rasa tak okey, tengah hari top up dengan Qailullah. Ini yang diajarkan dalam Islam. Maka Nabi akan tidur awal dan Nabi akan bangun awal. Dan cuma memang para sahabat menyebutkan tempat tidur Nabi ni memang tempat tidur yang tak selesa. Mujahadah Nabi, tempat tidur Nabi memang tak selesa. Sayyidina Umar pernah tengok tempat tidur Nabi sampai dia menangis. Kerana apa? Belakang Nabi ni bengkak-bengkak. Ini mujahadah Nabi nak bagi konsisten bangun qiyam. Kita masing-masing ada cara masing-masing. Dalam bulan Ramadan ni, cara yang paling berkesan untuk kita boleh bangun qiyam setiap hari 10 malam akhir, tidur masjid lah. Kan? Kalau tidur masjid tak bangun juga, no comment lah. Kan? Mungkin masjid terlalu selesa kot kan, sehingga menyebabkan kita tak boleh nak bangun qiyam. Itu lain cerita lah. Tapi walaupun mungkin kita tak sedar, suasana itu ada. Orang akan boleh kejut kita dan menyebabkan kita akan tergerak untuk sama-sama bangun. Suasana itu penting, kerana tak semua orang biasa dengan qiyam, dan dia pun tak tahu, oh rupa-rupanya qiyam mulai Nabi sampai begini, sampai macam tu Nabi usaha menjaga qiyam. Dan memang pun ada para ulama yang sebut, kalau siapa yang nak dapatkan nikmat bangun qiyam, tak ada cara lain, dia kena bangun dan dia akan rasa sendiri. Selagi mana tak rasa, dia kena usaha untuk teruskan bangun qiyam. Sebagai penutup, Aisyah pernah sebut dalam satu riwayat bahawa Nabi pernah mengerjakan qiyam mulai sebanyak 13 rakaat, ataupun kalau Aisyah dibagi itu 11 rakaat sahaja tadi itu, Nabi hanya membaca satu ayat sahaja. 13 rakaat itu ulang satu ayat je. Kalau kita kuliah qul huwallah ulang je. Kerana dalam waktu qiyam inilah adalah waktu yang paling berkesan untuk kita tadabbur Al-Quran. Para ulama ada menyebutkan, kalaulah manusia mengetahui betapa pentingnya membaca Al-Quran dengan tadabbur, nescaya kita akan sibukkan diri kita baca Quran dengan tadabbur. Apa maksud tadabbur? Baca tu perlahan-lahan dan baca dengan niat memang nak tahu pengetahuan terhadap ayat-ayat tersebut. Seorang bekas etis, Dr. Jeffrey Lang, dia kongsikan pengalaman dia macam mana dia boleh masuk Islam. Kerana apa? Kerana dia tadabbur Quran. Dan dia tadabbur Quran dalam keadaan dia belum Islam. Dia bukan setakat kafir, dia etis, orang yang benci agama. Tiba-tiba boleh baca Quran, dan dia bukan reti baca dalam bahasa Arab, dia baca terjemahan sahaja, dan menyebabkan daripada situ Allah Ta'ala campakkan hidayah kepada dia. Kerana apa? Dia baca dengan niat nak tahu jawapan. Ni apa? Kenapa macam ni? Akhirnya Allah Ta'ala bukakan pintu hidayah kepada dia. Ni memang dia bagi tahu, dia ada lecture dia. Kalau tuan-tuan buka dalam YouTube, dia ada ceritakan lecture dia macam mana sisi pandang etis terhadap Tuhan, dan dia jawab balik ketika mana dia dah masuk Islam. Dia betulkan balik kesalahan faham tersebut. Tetapi daripada aspek yang menyebabkan dia masuk Islam tadi, kerana apa? Dia baca Quran walaupun terjemahan sahaja, tetapi dengan satu persatu. Selagi mana tak faham ayat pertama, dia akan berhenti, dia akan baca, dia akan fikir ayat ni. Maka Nabi pernah buat, hanya membaca satu ayat saja. Disebutkan oleh para ulama, Nabi ulang baca surah Al-Ma'idah ayat 118 sampai habis Nabi qiyam. Maka ini solat sunat. Dalam solat fardu kita terikat dengan jemaah dan macam-macam sebagainya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk menghabiskan Ramadan dengan niat yang satu. Kita nak keluar daripada Ramadan dalam keadaan bertakwa kepada Allah, dan yang paling penting kita nak lepas daripada Ramadan, kita terus menjadi hamba-Nya yang beriman dan melakukan ketaatan tanpa henti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.